Assalamualaikum dan salam sejahtera, edisi Buletin Selatan 19 Januari 2015. Keadaan angin kencang timur laut yang melanda kawasan perairan Johor Timur dijangka berterusan sehingga Selasa dan kawasan pantainya dijangka akan terdedah kepada kejadian kenaikan paras air laut. Menurut kenyataan Jabatan Meteorologi, keadaan angin kencang dengan kelajuan 50 hingga 60 km sejam dan ombak mencapai ketinggian sehingga 4.5 meter itu berbahaya kepada semua aktiviti perkapalan dan pantai termasuk menangkap ikan dan perkhidmatan feri. Antara kawasan perairan lain yang terlibat ialah Kelantan, Terengganu, Pahang, Sarawak, Labuan dan Sabah iaitu di pedalaman pantai barat dan Kudat. Kawasan yang terlibat termasuk perairan Condor, Reef Knot, Layang-Layang, Palawan, Samoy, Tioman, Bungguran, Kuching, Labuan dan Sulu yang mengalami angin kencang dengan kelajuan 50 hingga 60 km sejam. Laut bergelora dan ombak mencapai sehingga 4.5 meter dijangka berterusan sehingga Selasa ini. Keadaan itu berbahaya kepada semua aktiviti pantai dan perkapalan. Ke berita tempatan lain, umat Islam digesa supaya berusaha memperkukuhkan kemuliaan agama Islam agar sentiasa dihormati oleh masyarakat berbilang kaum di negara ini. Menteri Besar Johor Datuk Muhammad Khalid Nordin berkata, usaha tersebut perlu dilipat gandakan selaras dengan cabaran yang dihadapi umat Islam pada masa kini. Bagaimana kita harus menyumbang kepada usaha yang boleh. Tentukan akhirnya agama kita ini benar-benar kuat dan dihormati oleh berbagai pihak, sama ada di kalangan umat Islam ataupun yang bukan beragama Islam. Dan kita perlu lakukan ini. Tidak ada makna kita berhimpun, kita menyambut hari kelahiran junjungan besar Nabi kita, tapi kita gagal untuk jaga dan pelihara kedudukan kesucian agama kita. Lebih lagi dalam keadaan pada hari ini ada pihak-pihak yang sama ada dirancang ataupun tidak sengaja yang akhirnya boleh menyebabkan kesucian agama Islam kita terjejas, yang sengaja mengambil tindakan untuk mungkin menghina agama Islam dengan tindakan dan kenyataan yang bersifat provokatif. Menurut beliau lagi, sambutan Maulidul Rasul yang disambut setiap tahun perlu dihayati agar dapat memupuk semangat perpaduan yang utuh. Ini kerana perpecahan yang berlaku dalam kalangan umat Islam akibat perbezaan pandangan politik semakin membimbangkan. Dalam kita menyambut kelahiran junjungan besar Nabi kita, maka sewajarnya sebagai menunjukkan kasih dan sayang kita kepada agama. Kita tahu tak ada cara lain daripada kita untuk menjaga agama kita, kesucian agama kita selain daripada kita tunjukkan bahawa umat Islam kuat, dan umat Islam hanya kuat jika kita semua bersatu padu. Dan tidak nafikan hakikat punca kepada semua ini mungkin kerana kita berpecah dalam politik. Kerana umat Islam berpecah 2, 3, bukan 2, 3, mungkin 4. Itu tak termasuk yang tak nak ambil taulan tu, yang untuk 5. Kita ada golongan yang tak nak ambil taulan tu. Bila seuli pun tak nak keluar undi. Beliau berkata demikian ketika menghadiri majlis sambutan Maulidul Rasul 1436 Hijrah yang diadakan di Surau Malabar Masai Muslim Jamaah Masai Johor baru-baru ini. Majlis yang dianjurkan Masai Muslim Jamaah itu turut dihadiri Ahli Parlimen Pasir Gudang, Nur Mala Abdul Samad dan penceramah terkenal Ustaz Kazim Ilyas. Dalam pada itu, Yang di-Pertua Masai Muslim Jamaah, Rafi Beran berharap penganjuran majlis sambutan Maulidul Rasul ini mampu memperkukuh perpaduan antara penduduk khususnya di Masai. Dan kita yakin kerana adanya sebuah bangunan yang indah ini, tempat yang bersejarah ini, maka masyarakat Masai masih lagi tidak berpisah dan sentiasa berduduk sebagai satu keluarga yang besar demi perpaduan agama, bangsa dan negara.
Sebab itu kita di kawasan Masai tidak pernah ketinggalan untuk menjayakan Majlis Maulid Rasul ini dengan besar-besaran, kerana inilah satu-satunya masa yang dapat kita kumpul dalam satu keluarga yang begitu besar. Seterusnya, dalam perkembangan lain, Kerajaan Negeri Johor komited terhadap usaha meningkatkan sektor pendidikan yang dilihat mampu menyumbang kepada pembangunan dan ekonomi di negeri ini. Menurut Menteri Besar Johor, Datuk Muhammad Khalid Nordin, sektor pendidikan juga merupakan sebahagian daripada pendekatan yang digunakan bagi memperkuat serta memajukan negeri Johor. Kerajaan kita pilih untuk jadi negara kuat melalui usaha memberi ilmu dan pendidikan kepada anak. Dan ini diterjemahkan melalui usaha menyediakan sekolah di merata tempat. Di bandar, di luar bandar, di Cerong, di tengah-tengah kawasan kepesatan pembangunan, di hulu, di kampung, di mana saja kita dapati ada sekolah. Pendekatan yang diambil oleh kerajaan untuk maju, untuk kuatkan negara. Beliau berkata demikian ketika merasmikan Mesyuarat Agung Persatuan Ibu Bapa dan Guru PIBG Sekolah Menengah Pasir Gudang baru-baru ini. Turut hadir yang di-Petua PIBG sekolah berkenaan, Amran Arsyad, serta pengetua sekolah tersebut, Rosna Ismail. Tambah Datuk Muhammad Khalid, beliau menyeru supaya sekolah-sekolah di negeri ini dapat memainkan peranan dengan berkesan dalam menyampaikan ilmu kepada pelajar. Di peringkat kerajaan negeri, kita juga mahu supaya sekolah-sekolah yang terdapat dapat memainkan peranan secara berkesan dalam usaha untuk memberi ilmu dan pengetahuan kepada anak-anak kita. Sementara itu, beliau turut mengumumkan peruntukan sebanyak RM500,000 untuk digunakan bagi membina dewan tertutup dan padang di sekolah berkenaan. Jadi, dalam usaha untuk memulakan program, kita menambah baik sekolah, saya tuju untuk membah sebanyak RM250,000. Pejabat Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan PPDN KK Johor merampas barangan bernilai RM14,100 serta mengeluarkan kompaun RM10,700 kepada peniaga yang melakukan pelbagai kesalahan dalam ops pasca banjir. Timbalan Ketua Penguatkuasa PPDN KK Negeri V. Ravichandran berkata, sepanjang tempoh itu, sebanyak 64 kes juga direkodkan menerusi 6,862 pemeriksaan yang dijalankan di seluruh negeri membabitkan pelbagai jenis premis perniagaan. Menurutnya, daerah yang paling tinggi mencatatkan kes ialah Johor Bahru dengan diikuti Keluang, Batu Pahat, Muar dan Mersing. Ops pasca banjir yang dilancarkan Khamis lepas adalah bagi memastikan bekalan makanan mencukupi dan diperoleh dengan harga berpatutan selain memastikan tiada peniaga mengambil keuntungan berlebihan selepas musim banjir. Untuk Ops Catut pula, pihaknya telah mengeluarkan 7 kompaun setakat ini terhadap peniaga yang gagal meletakkan tanda harga pada barangan harga terkawal. Kompaun bernilai RM200 itu dikeluarkan pada Ops Catut yang dilaksanakan di Pasar Borong Pandan baru-baru ini. Dalam operasi selama 3 jam bermula pukul 9 malam itu, 3 notis turut dikeluarkan kepada peniaga telur ayam dan ikan bawal agar menjelaskan sebab mereka menaikkan harga pada barangan yang dijual. Di Segamat, penduduknya disaran merebut peluang mendapatkan bantuan serta khidmat nasihat yang disediakan oleh Lembaga Pertubuhan Peladang LPP dan Jabatan Pertanian untuk menjalankan projek pertanian secara komersial maupun sampingan bagi menambah pendapatan keluarga. Skim bantuan khusus akan disediakan oleh kerajaan kepada mereka yang tinggal di kawasan bandar dan taman perumahan untuk menjalankan aktiviti bercucuk tanam di sekitar kediaman masing-masing. Memetik laporan utusan online, Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Kamelah, Dato' Ayub Rahmat berkata, skrim bantuan ini diwujudkan bagi menggalakkan mereka menghasilkan keperluan sendiri memandangkan kebanyakan penduduk tidak mempunyai kawasan untuk bercucuk tanam. Bantuan serupa turut disediakan bagi mereka yang berminat untuk mengusahakan projek tanaman secara komersial
bertujuan memberi galakan kepada golongan muda menceburi bidang pertanian sekaligus menyumbang terhadap usaha meningkatkan hasil pengeluaran negara. Seorang pemandu lori maut ditembak dari jarak dekat dalam kejadian kira-kira 3 pagi oleh suspek yang dipercayai menunggang motosikal di hadapan rumah rakannya di Bandar Putra Kulai Jaya baru-baru ini. Pemangku Ketua Polis Daerah Kulai Jaya, Superintendent Tan Moh Chuan berkata, M. Megan, 32 tahun, cedera parah akibat terkena beberapa das tembakan dan meninggal dunia ketika mendapatkan rawatan di Hospital Kulai Jaya. Polis sedang menyiasat motif kejadian dan satu pasukan khas ditubuh bagi menyiasat kes tersebut secara terperinci. Orang ramai yang mempunyai maklumat mengenai kejadian itu diminta tampil ke Balai Polis berhampiran atau menghubungi talian hotline Ibu Pejabat Polis Daerah Kulai Jaya di 07-663-2222. Seterusnya laporan sukan kita bersama Amir Ashraf Maslan dalam Arena Selatan. Penyerang skuad hoki negara berharap saingan pusingan kedua Liga Hoki HWL 2015 memberi peluang kepadanya untuk menyumbang jaringan kepada pasukan Malaysia. Memetik laporan M-Star, Muhammad Firhan berusia 22 tahun itu telah menyertai lebih 68 kejohanan antarabangsa dan kali terakhir beliau menjaringkan gol adalah pada Tamasya Sukan Asia 2014 di Incheon, Korea Selatan. Mengenai prestasi pasukannya di perlawanan pertama menentang Ukraine Sabtu lalu, katanya mereka masih mencari rentak bagi menyelesaikan diri di padang baru Stadium Hoki Sengkang, Singapura. Malaysia kini berjaya mengutip 3 mata penuh pada perlawanan pertama selepas menewaskan Ukraine dengan 5-1 dan bakal bertemu Oman yang kini berada di ranking ke-22 dunia pada masa akan datang. Sekian edisi Buletin Selatan yang bersiaran di pusat penyiaran kami di Nusa Jaya Johor. Salam takzim.